Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 我们再一次向神祷告。 Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. 我们在天上的父，我们向你献上我们的感谢，因为你是给我们机会，让我们可以听到主你的话。 Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk boleh memahami firman Tuhan. 求神灵你帮助我们，让我们可以明白主你的真理。 Tolonglah kami jauhkan semua penghalang di dalam hati dan pikiran kami. 帮助我们，也挪去我们心中一切的障碍。 Biarlah 30 menit, 40 menit ke depan kami sungguh dikuasai oleh firman-Mu. 前面的30分钟，我们可以被主你所掌管。 Berikanlah kami semangat hati yang mau mengikuti Engkau Tuhan. 给我们一个精神，让我们愿意来遵行主你的旨意。 Sehingga firman-Mu sungguh berbicara secara efektif mengubahkan hati kami. 因此，让主你的话真正的向我们每一个人说话。 Urapi hamba-Mu. 你告诉你的仆人， Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉靠主 Amin. 耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。 Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. 弟兄姐妹，让我们来一起来读神的话，是起自于约翰一书第2章。 Surat 1 Yohanes, 约翰一书第2 pasal 章， yang kedua, 第2章 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 12节到14节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia dan kemudian kita akan mendengarkan sekali lagi. Bagi yang berbahasa Mandarin boleh membaca dalam bahasa Mandarin. Kemudian 先用印尼文的来念一篇，然后我们再用中文华语来念一篇。 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 约翰一书第2章第12节到第14节，小子们啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主的名得了赦免。父老啊，我写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我写信给你们，因为你们生了那恶子。小子们啊，我曾写信给你们，因为你们认识父。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强上帝的道常存在你们的心里，你们已经胜了那恶者。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membawakan sebuah cerita yang lama 亲爱的弟兄姐妹，我带着一个比较古老的故事给你们， tentang The Ugly Duckling. 就是关于阿格里达病 Ceritanya 丑陋的这个鸭子。 ceritanya demikian, Bapak Ibu. Ada seorang petani memiliki seekor bebek. 他的故事是这样的：有一个农夫，他有一只鸭。 Nah, bebek ini sedang mengerami 10 butir telur. 这个鸭呢，正在孵化这个10粒的蛋， 9 telur kemudian terlebih dahulu menetas. 其中的9粒蛋呢，相继的已经孵化了， Sisa 1 telur ini yang menetas kemudian. 剩下的1粒呢是
后来才孵化起来的。 Nah, dari 10 telur yang menetas ini, 9 telur yang menetas itu anak itiknya itu mirip dengan induknya. 在其中的9个，它孵出来的这个鸭呢，跟它的这个母鸭是一模一样的。 Namun telur yang terakhir yang menetas itu anak itiknya itu berbeda, tampak lebih besar, warnanya abu-abu dan tampaknya lebih jelek dari yang lain. 但是呢，最后那个孵化的这个鸭子呢，它与众不同，它比较大，并且它的颜色是灰色的。 Nah, semua bebek lain mengolok-olok, menjelek-jelekkan anak itik yang jelek ini. 因此呢，这个9个这个鸭子呢，就在那里经常的讽刺这个丑陋的鸭。 Nah, kemudian anak malang ini dia merasa tidak senang, tidak bahagia, ada di peternakan itu, lalu dia pergi ke sungai terdekat. 这个感到自己是很不幸的这个鸭子呢，它就跑到一个河边，在那里。 Di sana kemudian dia berjumpa dengan angsa putih yang cantik. 在那里，他见到了一个漂亮的白色的这个天鹅。 Lalu ketika dia mau berenang di sungai itu, dia melihat ke bawah dan dia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air. 当这个小鸭想去下水的时候，它从水面上看到它的样式。 Nah, baru kemudian dia menyadari bahwa sesungguhnya dia itu bukan itik yang jelek, tetapi angsa yang cantik. 他那个时候才醒悟到，它并不是说很丑陋的鸭子，乃是一个很漂亮的天鹅。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia berada di antara 9 anak itik yang berbeda dengannya, anak angsa yang cantik ini dianggap jelek. 因着它跟其他九个这个鸭子住在一起，因此呢，他这个9个呢认为这个其中的一个是最丑陋的这个鸭子。 Karena dia ada di kandang bebek yang membuat dia berbeda dengan yang lain, kemudian anak angsa ini merasa dirinya sendiri jelek. 因为这个它是住在一起，是住在一个鸭棚里面，所以呢，他感觉他自己是那么的不好看。 Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menjadi seekor anak angsa yang cantik sudah ada pada dirinya. 但是其实呢，这个小鹅呢，它已经具备了能够变成一个漂亮的天鹅的所有的一些条件。 Dia butuh cermin, permukaan yang merefleksikan dirinya sendiri, sehingga dia menyadari bahwa dia sesungguhnya seekor anak angsa yang cantik. 它需要一面镜子，就是从水面上，它可以看到了，原来它是一个非常美丽也是漂亮的这个天鹅。 Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup menjadi seorang pribadi yang berkenan kepada Allah dan bagi sesama kita di dalam komunitas, itu semuanya sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. 弟兄姐妹，我们通过今天我们首读的经文，让我们发现到。 那些让我们能够活出讨神喜悦与他人的喜悦的一切的需要，都已经在主耶稣基督与他的话中预备好了。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dengan seksama firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa ada 3 kelompok pembaca surat ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. 如果我们很认真的来阅读我们今天所读的经文，我们就可以发现到有3种的人，就是像约翰在那里讲述的。 Dia menulis, dia menasehati anak-anak, dia juga menasehati bapak-bapak, dan dia juga menasehati orang-orang muda. 他也在那里，约翰在那里也是劝解这个小子们，做父母的，就是父老们，以及年轻的人。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini nggak ditulis ibu-ibu ya. Jadi yang ibu-ibu jangan pulang ya. Ini firman Tuhan juga untuk orang tua, lebih umum sebetulnya, bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua. 在这里呢，说的父老们，就是虽然在这里没有提到姐妹，
但是请你不要误会，因为神的话不但是对父亲，也是对母亲说的。Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini jelas sekali para pembaca surat ini semuanya adalah orang-orang percaya dan orang-orang Kristen. 我们看到就是读这段经文的，他们都是相信耶稣的人，并且是基督徒。Nah, ketiga kategori ini, anak-anak, bapak-bapak, dan orang muda, semuanya itu ada di dalam sebuah komunitas. Baik komunitas sebagai keluarga, komunitas yang terkecil, dan juga komunitas orang percaya, gereja. 这三种的人呢，他们是每一个人都是活在就是他们自己的团契里面。 Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di atas, Bapak Ibu, perikop ini memperlihatkan juga kepada kita bagaimana ada kebutuhan bagi sebuah komunitas untuk menghidupi kehidupan di dalam Tuhan. 我们可以从这个图画里面看到，我们能够活出神的生活所需要的一切。 Bagi yang bapak-bapak ada pengenalan akan Yesus dan kemudian mengarahkan kita kepada pengenalan kepada Bapa di surga. 做父亲的呢，他已经必须要认识神，并且也认识在天上的父。 Bapak-bapak yang lebih dewasa rohaninya bisa menasehati, bisa mengarahkan anak-anak, mengingatkan mereka akan pengampunan atas dosa di dalam Yesus Kristus. 灵命增长的很成长的父老们，他们也可以劝解那些年轻的人、少年的人，让他们可以明白神的话。 Karena memang hanya di dalam Yesus Kristus tersedia keselamatan. 因为只有在主耶稣基督里面，救恩才给你预备好。 Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri, Injil. 耶稣呢是一个好消息， Dan orang tua diharapkan bisa mengajarkan firman Tuhan, menyatakannya di dalam keluarga, di dalam komunitas orang percaya. 做父母的我们也可以在家庭里面或者在团契里面教导年轻的人。 Sehingga firman Tuhan bukan hanya diajarkan, tetapi firman Tuhan itu kemudian tinggal di hati setiap orang-orang muda. 因此，上帝的话、上帝的真理不单单是被签结出来，并且也可以铭刻在年轻人的心中。 Nah, orang-orang muda yang dibekali oleh firman Tuhan, mereka bisa hidup mengalahkan kuasa iblis dan kuasa kejahatan. 年轻的这个弟兄姐妹，他们也可以因着神的道长存在心里，也战胜了恶者。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu harus dioperasikan, dipraktekkan, dijalankan dengan satu, dengan kasih. 这一切的运作只有一个，我们必须要去做的，就是用爱来作为这个基础来运作它。 Kita membutuhkan kasih Kristus untuk menyampaikan, untuk menyadarkan akan dosa. 我们需要上帝的话，让我们可以醒悟到我们所犯的一切的罪过。 Kita membutuhkan kasih Kristus untuk mengajarkan firman. 我们需要上帝的爱，让我们可以教导主的真理。 Tanpa kasih, semua itu hanya akan menjadi aturan-aturan yang kaku dan keras untuk menghakimi sesama orang percaya. 如果没有爱的话，这一切我们所做的都将成为一个很严厉的一些刚硬的这个规则来伤害别人。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada kasih di dalam keluarga Kristen, ada kasih di tengah-tengah komunitas orang percaya di gereja. 亲爱的弟兄姐妹，如果说在我们教会里面或者在我们的家庭里面有爱的话， Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan tersedia dengan melimpah di tengah-tengah komunitas orang percaya. 因此我们可以看到，在这个团契里面或者在教会里面存在着这个上帝的赦免是那么的浩大。 Pengetahuan tentang Yesus Kristus, pengenalan akan Allah Bapa dapat dipercakapkan, didiskusikan secara terbuka tanpa penghakiman. 因为认识主耶稣知道他的救恩是可以公开的这个说明，而不是去指责别人。 Nah, kebenaran firman Tuhan dapat dihidupi secara bersama-sama di tengah-tengah komunitas orang percaya. 上帝的真理也可以在我们的团契里面，在社区里面，我们一起的来
去遵行它，去活它。 Firman Tuhan dan kasih Kristus kemudian menjadi dasar bagi sesama anggota di dalam komunitas untuk saling menegur, saling menasehati satu dengan lain. 上帝的话也可以借着爱，让我们可以在社区里面，在团体里面，我们彼此的牵勉，彼此的帮助。 Ada kebenaran yang dinyatakan, ada kasih Bapa yang dinyatakan. Pengajaran Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya itu hadir secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. 因为有真理，也有就是爱在那边，因此呢，主的话、上帝的道可以在那里被传开。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau ketiga hal ini semua tersedia di dalam keluarga Kristen dan di dalam komunitas orang percaya di gereja. 亲爱的弟兄姐妹，如果说这3种的条件可以在我们的团体里面，也可以在教会里面存在的话， Maka tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lebih mengasihi Bapa, mengasihi Allah kita daripada mengasihi dunia ini. 那会导致我们更加的爱我们的父，爱我们的主耶稣，比起我们爱世界。 Nah, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun demikian kita tahu semua itu benar, tetapi dalam menjalankannya, dalam mempraktekkannya, ketiga hal ini tidak mudah kita lakukan, bukan? 是的，我们每一个人都知道这是非常对的，也是非常重要的，但是要执行这3种的这个方法是不容易的。 Bagaimana kita bisa menghadirkan semua ini bersama dengan kasih Kristus di tengah-tengah komunitas di mana kita hidup? 我们怎么能够把这个3种的这个方式呈现出来，是用爱来呈现出来呢？ Saya mau mulai dengan bicara tentang bagaimana bapak-bapak, orang tua boleh menjalankan ketiga hal ini di tengah-tengah komunitas. 我先说，就是我们做父母的，怎么样的可以在团体里面执行这3种的方法呢？ Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa, seharusnya kita perlu mengenal Yesus adalah Tuhan. 我们成为父母的，我们成为比较长辈的，我们必须也需要来认识主耶稣基督。 Selama ini mungkin kita tahu Yesus adalah Tuhan, tapi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan? Dan ini menjadi juru selamat pribadi buat saya sendiri. 我们现在呢已经知道了耶稣是主，但是呢，我们怎么能够更加的进一步的更加认识，从而我们也相信主耶稣是我们的救主。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mulai dengan memahami bahwa karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah karya keselamatan Allah Tritunggal. 其实呢，我们也应该知道，主耶稣的救恩是3位一体真神的救恩。 Sebagai orang tua kita perlu mengetahui bahwa Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan. 我们必须要相信，就是天父本身呢，他已经计划好了这个救赎的大功。 Dia merancangkan keselamatan bagi orang-orang berdosa. 他为我们这个罪人预备了这个救赎的大功。 Dan Allah Anak yang melaksanakannya. 甚至耶稣是一个执行者， Sehingga karya keselamatan itu terjadi hidup di tengah-tengah dunia ini. 因此呢，救赎的大功在世上可以完成，并且活在我们信徒当中。 Allah Bapa yang merencanakan kemudian mengutus Allah Anak hadir di tengah-tengah dunia ini, lahir, hidup dengan sempurna, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga. 是天父首先计划好了，然后呢，就是又这个任子，就是耶稣基督作为执行者，他来到这个世上，长大成人，并且传福音，以后死在十字架上，死了，复活也升天了。 Dan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan ini dalam diri orang percaya. 而圣灵呢，总是在我们每一位相信人的这个心中做那善功。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari seorang percaya mengalami kelahiran baru. 我们看到从一个刚刚相信的人，他有了新的生命， Dia menyadari dirinya seorang berdosa. 他深深的醒悟到他是一个罪人。
Dia tahu dia membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. 他知道需要一个救赎主，那就是主耶稣基督。 Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. 他承认耶稣成为他个人的救主， Dan dia mau memproses dirinya, menjalani pengudusan di dalam kehidupannya. 并且在他的生命里面，他经历他继续的经历就是圣洁的生活。 Semua itu terjadi di dalam diri kita seorang manusia. 这一切的一切发生在我们人的身上， Semua itu mengandalkan kuasa Roh Kudus. 这一切能够成功，因着圣灵的帮助。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami bahwa karya keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal, 弟兄姐妹，如果我们醒悟到这个救赎的大功是三位一体真神的大功， maka kita sebagai orang tua kita bisa membimbing anak-anak kita. 我们成为父母的，我们可以带领我们的孩子们。 Di dalam doa-doa kita bisa mengarahkan dia kepada Bapa yang di surga. 在我们的祷告中，我们为他们祷告，让他被引领到父神那里。 Di dalam setiap percakapan dengan anak-anak kita, 在我们与我们的孩子们谈话的时候， kita menyadari kuasa Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah percakapan orang tua dengan anak. 我们深深的醒悟到，圣灵就在我们与孩子讲话的时候当中。 Ini hanya beberapa contoh yang saya berikan Bapak Ibu Saudara sekalian. 这是几点的这个例子，我向弟兄姐妹所说的。 Nah, bagi orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri, 我们成为父老的，就是做父母的以 di sini Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita untuk terus mengenal Yesus adalah Tuhan. 约翰呢，在这里继续的提醒我们，让我们真正的继续的明白上帝是真神。 Kata ginosko di sini mengenal ini ditujukan untuk mengenal Yesus adalah Tuhan. Maksudnya sebuah pengenalan atas pribadi Yesus. 在这里所说的认识，就是认识主耶稣基督。 Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan. 这是继续进行的这个我们所学习的。 Semakin hari kita semakin memahami dan kita semakin dipenuhi oleh banyaknya pengetahuan akan pribadi Yesus itu. 让我们一天比一天的更加成长，并且在认识主耶稣基督的事上可以得着增加。 Sehingga pengenalan akan Yesus itu mempengaruhi kita untuk mengikuti Yesus. 因此，当我们更多的认识主耶稣的时候，导致我们会跟随他。 Dan kemudian membuat kita ingin melakukan apa yang Yesus lakukan. 我们也那么的渴慕我们去行耶稣所行的。 Sekali lagi, semua ini terjadi di dalam diri orang tua. Itu juga ada pengaruh dari kuasa Roh Kudus. 这一切可以发生在我们做父母的身上，都因着圣灵的带领。 Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan akan Yesus adalah Tuhan juga menolong kita sebagai orang tua untuk mengenal Allah Bapa dan kemudian kita mengikuti kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. 弟兄姐妹，我们对耶稣的认识，耶稣是主，导致我们更加的认识我们在天上的父，因此我们更加的愿意来跟随他。 Dalam Yohanes pasal 14在约翰福音第14章， ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 约翰福音第14章， Rasul Yohanes pernah menulis demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." 耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他了。” Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, apakah engkau dan saya semakin hari semakin mengenal Yesus? 我们作为父母的，是否你一天比一天更加的认识我们的主耶稣？
Ketika kita semakin hari semakin mengenal Yesus, Tahu. maka kita juga melihat Allah Bapa. 当我们一天比一天的更加认识我们的主的时候，我们更加的知道天父的旨意。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita sebagai orang tua, kita mengajarkan anak-anak mengenali dosa. 到底我们成为父母的，我们怎么样的来认识罪过？ Bagaimana kita menolong anak-anak untuk bertobat. 我们怎么样的来帮助我们的孩子们在那里悔改呢？ Dan bagaimana kita sebagai orang tua kita bersama-sama dengan anak-anak mengalami pengampunan dari Bapa di surga. 我们怎么能够跟我们的孩子们一起来一起经历我们向神的认罪，并且得着神的赦免呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dampak dari dosa, salah satu dampak dari dosa adalah keterpisahan. 如果说我们看这个罪恶带来的影响，就是其中一个就是我们被分离了。 Ketika seorang jatuh dalam dosa, sesungguhnya dia mengalami keterpisahan dengan Allah. 当我们一个人坠入最重的时候，他是与神隔离了。 Dosa juga membuat manusia yang satu dengan manusia yang lain terpisah relasinya. 这个罪呢，也让我们与他人的关系被隔离。 Dosa juga membuat manusia berdosa dengan alam ini terpisah. 人与自然界也是被分离了。 Dosa juga membuat kita sendiri di dalam diri kita terpisah. 甚至罪呢，也让我们与我们本身被分离了。 Keterpisahan dengan Allah mengakibatkan problem-problem kerohanian. 我们与神的被隔离，让我们在属灵方面就有问题了， Karena kita jatuh dalam dosa, 因为我们已经跌入最终， kita tidak lagi percaya kepada Allah. 我们再也不相信神， Kita menganggap diri kita yang benar. 我们总是认为我们是对的， Kita meragukan otoritas Allah. 我们在那里怀疑神的主权， Kita mau melakukan apa yang kita suka. 我们要做我们所喜欢做的， Kita tidak mau mengikuti Tuhan. 我们不愿意跟随主。 Itu problem-problem kerohanian. 这是这是属灵的问题。 Keterpisahan dosa membuat keterpisahan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. 罪呢，也让我们与他人的关系相隔离。 Ada banyak timbul problem-problem dalam sosial. 在社会上发生了许多的问题， Manusia yang satu ingin lebih berkuasa dari manusia yang lain. 人更想来比别人更有权利。 Keinginan untuk berkuasa itu kemudian menyebabkan dia menekan orang lain. 这个他们的这个野性呢，让他这个压制着别人， Menganiaya orang lain dan menjatuhkan orang lain. 他让别人因着他跌倒了， Saling menyakiti di antara manusia. 在那里互相的这个 Ada 受伤。 banyak problem sosial yang kita temukan. 在社会上有许多的问题，我们发现的。 Dampak dari dosa juga membuat begitu banyak problem dalam fisik. 这个罪呢，也让我们与这个自然界就是相隔离。 Kita melihat alam semakin lama semakin rusak. 我们看到自然界被人所毁坏 Manusia 了。 berpikir manusia berhak dan mampu mengendalikan alam ini. 这个人呢，他总是认为他有权利来支配这个自然界， Tetapi yang terjadi adalah manusia semakin mengeksploitasi alam. 但是呢，我们看到人是那么的就是把这个自然搞得分身离析。 Pada akhirnya banjir terjadi di mana-mana. 因此，我们看到到处都有水灾， Udara semakin kotor, semakin besar polusi yang terjadi. 我们的空气呢也是被到污染了， Pada akhirnya kena juga ke diri manusia. 导致呢也发生在我们的身上。 Ada banyak sekali penyakit yang timbul dalam diri manusia. 有许多的疾病发生， Manusia mengalami sakit penyakit. 人遭遇到许多的疾病。 Dosa juga membuat diri kita sendiri di dalam diri kita terjadi keterpisahan. 这个罪恶呢，也导致我们本身被隔离了。
Sehingga banyak sekali terjadi problem-problem psikis di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. 因此，在我们的生命里面有心理的障碍， Di dalam diri kita berkecambuk keinginan-keinginan yang bertentangan. 在我们的心中，充满着与我们本身的这个愿望所相违背的事。 Kita tahu firman Tuhan berkata hal yang benar. 我们知道神的话是真理。 Dalam diri kita seorang berdosa terus bekerja menekan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan daging. 但是我们跌入最终的人，他总是在那里千方百计的来让他的这个心理得到满足。 Secara moral kita tahu ada hal yang baik yang harus kita lakukan. 从道德这方面呢，我们知道有一些我们必须要去做的。 Tapi di sisi lain kita sendiri ingin memuaskan hawa nafsu kita. 但是呢，我们在另一方面却想来让我们的私欲得到这个满足。 Dan di tengah-tengah pergolakan ini, problem-problem dalam kehidupan ini, 在这样的状况当中， bagaimana kita sebagai orang tua, kita menjelaskan, 我们 menyatakan dosa kepada anak-anak kita, dan bagaimana kita harus menanggapi ini. 我们成为父母的，我们认识了这一切的时候，我们怎么样的来劝解我们的孩子们，让他们知道罪，并且怎么样的来从这个罪中得到释放。 Bagaimana kita sebagai orang tua kita menyatakan satu kebenaran bahwa ini adalah dosa, tapi di sisi lain kita juga memperlihatkan, menjelaskan apa akibat dari dosa. 我们必须要知道这是罪的缘故，并且呢，我们也必须让他们知道为什么这个罪能够发生。 Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan hikmat sebagai orang tua untuk menjelaskan hal ini kepada anak-anak kita, tentu sesuai dengan tahapan kemampuan dia bernalar berpikir. 我相信我们每一个做父母的，上帝已经赐给我们智慧，让我们可以好好的劝诫我们的孩子们，接着他们的成长的过程。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua kita bukan hanya perlu mengajarkan tentang dosa, 我们不但就是教导他们关于罪的事， tapi kita sendiri juga sebagai orang tua kita perlu memberikan teladan bagaimana kita bertobat dari dosa. 我们也必须成为一个我们悔改的一个榜样。 Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita tidak membutuhkan figur orang tua yang sempurna. 弟兄姐妹们，其实我们的孩子没有想望一个完美的这个形象。 Anak-anak kita membutuhkan papa mama yang mau bertobat. 我们的孩子们需要看到我们的父母是悔改的父母。 Dan bagaimana mereka melihat teladan hidup papa mama yang bertobat. Mereka belajar ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bertobat. 因此他们可以看到他们的父母是怎么样的在生命里面因着悔改的改变。因此 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， tentu pengajaran itu juga perlu dilakukan oleh bapak-bapak, orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang muda. 这些教导呢是需要我们做父母的向年轻的一辈来教导他们。 Bagaimana mengajarkan firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan itu tinggal di dalam hati mereka, dan kita bisa sebagai orang tua dan anak-anak mempraktekkan firman Tuhan dengan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. 我们怎么样的来劝诫我们的孩子们，让他们可以悔改，并且我们也可以实践我们在生活里面这个主的爱。 Karena dengan kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kita bisa mengalahkan kuasa si jahat. 因为呢，借着上帝真理的话，让我们可以战胜那恶者。 Kita bisa menang atas pengaruh kejahatan. 我们也可以战胜那这个罪恶的这个权势。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, 弟兄姐妹，我们成为父母的， kita perlu menolong anak-anak kita untuk mengidentifikasi, mengenal bagaimana mereka mengalami perasaan-perasaan yang negatif
我们必 yang 须 berdosa. 我们成为这个父母的，我们必须要教导我们的孩子，让他们可以真正的知道这个罪的负面的感觉。 Sebagai orang tua, kita perlu bisa menolong anak-anak kita untuk mengidentifikasi apa perilaku-perilaku negatif yang berdosa. 我们也可以教导他们，让他们也可以真正的醒悟到这个负面的行动。 Perasaan dan juga perilaku dosa itu munculnya dari pikiran yang berdosa, pikiran yang salah. 罪呢，就是从他错误的思想所产生的。 Sebagai orang tua kita bisa menolong anak-anak kita, orang-orang muda kita untuk mengidentifikasi, mengenali hal-hal ini. 我们作为父母的，我们可以教导我们的孩子们，让他们知道他们本身的这个状况。 Setelah itu kita mengajarkan firman Tuhan, karena melalui kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, seorang berdosa mengalami perubahan. 接下来呢，我们要教导我们的孩子们，让他们因着圣灵的帮助，经历神的改变。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu firman Tuhan, ada beberapa contoh saya berikan di sini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Itu dapat menolong kita bersama-sama dengan anak-anak menjalani proses ini. 神的话在一部手术里面，我们也可以学习到怎么样的让孩子们懂得怎么样来改变他们自己。 Bagaimana kita juga menggunakan ayat-ayat di dalam Mazmur. Saya kasih contoh seperti Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. 我们也要用神的话，就像这个诗篇里面所说的， Atau melalui surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. 或者经过加拉太书里面所写的。 Firman Tuhan di beberapa bagian ini sangat praktikal, sangat praktis untuk bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 这个在这里所说的上帝的真理呢，就是让我们可以很正确的来做上帝要我们做的事。 Nah, pengajaran dalam firman Tuhan itu kemudian membangkitkan pikiran-pikiran yang benar di dalam diri seorang berdosa. 在上帝的真理里面，我们教导给他，让他可以产生一个正确的观念。 Nah, sebagai orang tua kita juga bisa menolong anak-anak, orang-orang muda untuk membuat rencana bagaimana mereka harus melakukan hal yang baik, yang benar. 我们成为这个父母的，我们也可以帮助他们，让他们可以计划这是对的行为。 Dan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, tentu di dalam hati ada perasaan bersyukur, sukacita di dalam Tuhan. 因着他们这样做的话，让他们的心中充满着感恩的心。 Ada kepuasan di dalam hidup. 在他的生命里面充满着满足， Ada perasaan damai. 有一个平安的感觉， Ada perasaan saling mengasihi. 相互相爱的感觉。 Semua ini terjadi 这一切的一切所发生的， ketika kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. 当我 Perubahan di dalam melakukan firman Tuhan. 当我的生命经历改变，就是在主里面经历那个主的改变。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian setuju dengan saya? Semua itu sesungguhnya sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹，是否你与我有同感？因为这一切已经在主耶稣基督里面为我们预备好了。 Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup berkenan kepada Allah. 一切让我们可以活在主基督里面的这个需要， Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup bersama di dalam sebuah komunitas. 让我们在团契里面能够很好的过活。 Semua itu sudah tersedia di dalam Yesus. 这一切的一切已经在主耶稣基督里面预备好了。 Nah, maukah Bapak Ibu Saudara sekalian kita menjalani kehidupan ini bersama-sama? 弟兄姐妹，是否我们愿意，我们一起来经历这样的生活呢？ Ada pengampunan atas dosa. 有罪的赦免， Tersedia dengan melimpah. 是那么的浩大，
ada pengajaran dari Yesus Kristus. 有主耶稣的教导， Dan kebenaran firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. 上帝的真理在我们当中， Menjadi pedoman yang kita hidupi bersama-sama. 成为我们生活的指南。 Di dalam komunitas orang percaya, di dalam keluarga-keluarga Kristen, 在我 ada 们 saling menegur, saling menasehati. 在我们的团契的生活里面，在家庭里面，我们相互的在那里劝解。 Semua itu dilakukan dengan semangat saling mengasihi. 这一切我们必须要用爱去执行。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. 亲爱的主，我们感谢你已经赐下主你的真理给我们。 Kami bersyukur kami sekali lagi diingatkan untuk kembali berorientasi kepada Yesus Kristus. 我们感恩，因为我再一次的提醒我们，让我们可以围绕着耶稣。 Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, 求你帮助我们圣灵， sehingga kami boleh membuka hati dan pikiran kami, 让我们可以打开我们的心， mengikuti segala kehendak-Mu. 我们遵照主你的旨意。 Tuntunlah kehidupan kami. 求你引领我们的生活。 Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。